Ianya seperti mencurah petrol ke dalam api apabila arus perdana melaporkan isu black metal di utara tanah air yang dikatakan membawa unsur anti keagamaan, anti moral dan mengamalkan seks bebas. Black metal, satu kumpulan atau tidak keterlaluan jika dianggap sebagai ajaran kehidupan yang cukup popular di era 90-an dahulu. Bayangkan di era kegemilangan kumpulan ini, mereka mampu mengumpulkan beribu anak muda untuk menyertai kumpulan mereka secara langsung ataupun tidak langsung. Mula bertapak di Malaysia pada tahun 1988, kumpulan metal membuat kemunculan mereka melalui muzik yang dikenali sebagai muzik metal. Di Malaysia ketika itu, anak-anak muda lebih tertarik kepada thrash metal, iaitu satu subgenre dari heavy metal yang muziknya kedengaran lebih pantas dan ganas. Maka muncullah beberapa kumpulan metal yang cukup dikenali, antaranya Punisher, Slap Death, Blackfire dan Freedom That's Gone. Namun golongan muda di Malaysia lebih mengenali kumpulan Blackfire dan Freedom That's Gone FTG yang menjadi pelopor kepada kebangkitan heavy metal. Disebabkan heavy metal mula mendapat tempat di hati golongan muda di Malaysia, tahukah anda pada 28 Disember 1988, Box Office Malaysia telah menganjurkan satu konsert thrash metal yang merupakan konsert metal terbesar di Stadium Negara. Pemilik box office iaitu Ali Bakar mampu mengumpulkan lebih kurang 3,000 penonton dari pelbagai pelosok negeri. Pada malam konsert tersebut menyaksikan kumpulan Punisher, Nemesis, Saxo dan Slap Death membuat persembahan mereka. Di Asia Tenggara, Malaysia berjaya menjadi negara yang pertama mendominasi muzik thrash metal. Hal ini kerana dikatakan anak-anak muda sudah mula menunjukkan minat terhadap muzik yang ganas. Mereka sudah bosan dengan muzik rock kapak, apatah lagi pop yeye. Disebabkan hal ini, maka wujudlah majalah yang diterbitkan bagi menulis hal-hal berkaitan genre muzik, kumpulan atau segala macam yang berkaitan muzik di Malaysia yang dikenali sebagai fanzine. Malah satu fanzine yang dinamakan Edis diterbitkan khusus untuk menulis hal berkaitan thrasher sahaja. Semuanya nampak seperti biasa, namun segala-galanya berubah apabila thrash metal yang menjadi kegilaan anak muda mula bertukar menjadi muzik yang lebih ekstrim, kejam, jahat dan keras. Muzik heavy metal mula dipengaruhi oleh muzik black metal. Antara kumpulan black metal yang terawal dikenali sebagai kumpulan metal retro. Antara imej yang ditonjolkan oleh kumpulan ini adalah berambut panjang, melukis muka dengan gambar yang ngeri dan memakai gelang paku. Mereka juga dipengaruhi oleh kumpulan metal dari luar negara seperti Celtic Frost, Sarcophago dan Bathory. Kumpulan metal retro mengembangkan pengaruh mereka di Malaysia dengan menyertai konsert-konsert rock yang dianjurkan. Tidak cukup dengan itu, kumpulan ini juga mempunyai fan club yang diberi nama Army of Fans. Peminat mereka ini sering memenuhi ruang-ruang konsert yang dianjurkan sehinggalah akhirnya kewujudan mereka disedari oleh pihak penganjur. Setelah menyedari unsur black metal mula memasuki ke dalam konsert rock, pihak penganjur mula melakukan penapisan yang teliti untuk setiap konsert. Hal ini dapat mengurangkan sedikit pengaruh mereka dalam industri muzik di Malaysia. Tidak berhenti di situ, black metal mula bergerak secara underground dan mengeluarkan demo tape pertama pada tahun 1990 dikenali Evil Symphony. Demo tape ini menjadi terkenal di seluruh dunia dan ketika inilah dikatakan black metal berada di puncak kegemilangannya. Seiring dengan itu, kumpulan retro juga mencapai zaman popularnya. Malah mereka menjadi rujukan untuk kumpulan-kumpulan metal luar negara. Betapa hebatnya kumpulan retro ini sehingga mereka pernah ditawarkan kontrak rakaman dari syarikat luar negara dikenali Spinefarm. Walau bagaimanapun, kumpulan retro akhirnya terkubur di pertengahan era 90-an. Namun hasil tertubuhnya kumpulan ini masih meninggalkan kesan yang kuat di dalam industri muzik black metal Malaysia. Pada era 90-an, thrash metal mula menunjukkan kebangkitannya semula, di mana 4 orang pelajar yang belajar di Australia pulang ke Malaysia dan menubuhkan kumpulan metal Chromok. Kumpulan ini mula melebarkan sayap muzik heavy metal. Jika anda rasa terkuburnya kumpulan retro adalah pengakhiran kepada black metal, anda sangat silap. Malah dikatakan selepas kejatuhan mereka, terdapat beberapa kumpulan mula ditubuhkan seperti Bazaar, Suffer Section dan Silent Death.
Kumpulan-kumpulan ini mengikut jejak langkah Reto dengan mengadakan konsert jelajah di seluruh Malaysia dan dalam masa yang sama berjaya mengumpul lebih ramai peminat-peminat black metal. Malah kedatangan kumpulan black metal dari luar negara juga memberi kesan yang dahsyat kepada muzik black metal di Malaysia. Imej yang ditunjukkan mereka amat bercanggah dengan budaya masyarakat setempat dengan penggunaan huruf yang seram di dalam logo dan mengenakan lakaran wajah berwarna hitam putih yang amat menakutkan. Di Malaysia khususnya, kumpulan black metal memfokuskan kepada Eastern black metal yang menonjolkan satu genre yang popular di Asia Tenggara. Sebab itulah jika anda sudah berada di era 90-an, anda akan tahu ada satu kumpulan black metal yang melakukan persembahan dengan mengenakan imej kemelayuan seperti memakai baju Melayu semasa persembahan atau memasukkan elemen-elemen Nusantara di dalam lirik lagu mereka. Begitulah dahsyatnya impak muzik black metal di dalam masyarakat. Tetapi kusangkakan panas hingga ke petang. Rupa-rupanya hujan di tengah hari. Muzik metal mula mendapat kecaman dari media arus perdana pada tahun 2001. Media-media ini melaporkan muzik metal ini amat bercanggah dengan budaya masyarakat Malaysia dan juga ajaran agama Islam. Ianya seperti mencurah petrol ke dalam api apabila arus perdana melaporkan isu black metal di utara tanah air yang dikatakan membawa unsur anti keagamaan, anti moral dan mengamalkan seks bebas. Disebabkan pendedahan ini, pihak berkuasa mula memainkan peranan mereka dengan menyerbu ke semua konsert metal di seluruh Malaysia. Lebih mengejutkan, terdapat satu laporan pendedahan dari Wakil Rakyat Paya Besar, Datuk Dr. Siti Zaharah Sulaiman, mendedahkan terdapat penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja ketika konsert-konsert metal ini berlangsung. Surat khabar, media dan siaran televisyen mula memaparkan laporan berkenaan kumpulan metal dan sekaligus memberi gambaran yang cukup buruk tentang kumpulan ini di mata masyarakat. Pihak berkuasa seolah-olah bertindak habis-habisan membersihkan kumpulan metal di setiap penjuru negara. Tidak cukup dengan itu, pada 23 Januari 2006, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia telah mengeluarkan fatwa bahawa kumpulan black metal adalah sesat. Hal ini disebabkan oleh amalan dan perbuatan mereka bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh itu, umat Islam diminta menjauhi kumpulan tersebut kerana perbuatan dan amalan mereka boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Dan ada segelintir masyarakat mempersoalkan fatwa ini yang mengatakan kebanyakan dari kumpulan black metal di Malaysia hanya menyampaikan muzik dan tiada unsur-unsur pemujaan dan penyembahan seperti yang berlaku di luar negara. Namun masyarakat menganggap kerajaan Malaysia terlalu paranoid berkenaan isu ini. Walaupun begitu, dengan termaktubnya fatwa ini, maka berakhirlah kumpulan metal di Malaysia untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih.